Okey, Ridik. Hari ni kita nak buat matematik tambahan tingkatan 5 bab 1 sukatan membulat latihan 6. Masih lagi dalam modul 2023 lah Kamu boleh download yang dah disediakan di dalam ruangan description tu. Download dulu dan kita buatlah. Mula-mula kamu boleh buat dulu gunakan kemahiran apa pun yang kamu belajar sebelum ni kan. Kamu dah belajar daripada latihan 1 sampai 5 ataupun yang mungkin kamu dah belajar di sekolah, kamu cuba buat dulu. Kalau kamu ada masalah, barulah kamu tengok video ni. Kamu teruskan tengok video ni untuk tengoklah kat mana yang kamu silap tu, kat mana yang kamu tak faham tu, dan cikgu akan bagi penerangan. Tapi mula-mula kamu kena fokus dan cuba buat dulu ya. Okey, mari kita mulakan dengan latihan 6, kira sudut sektor dalam pi, radian dan darjah. Sekarang dia kata, latihan 6 tengok kira sudut sektor. Dia kata sudut sektor. Sudut sektor dalam radian dan darjah. Jadi ada dua soalan kat sini. Soalan pertama ialah cari sektor tu, sudut sektor tu dalam pi radian. Kemudian kamu kena cari dalam bentuk darjah juga. Dua-dua kena buat. Jadi apa maklumat yang kita ada? Maklumat yang kita ada kat sini ialah dia punya lengkok. Lengkok sektor dan juga jejari sektor. Cuba kita ingat balik. Apa yang kita belajar sebelum ni kaitan antara sudut sektor, lengkok sektor, jejari sektor. Apa yang kita belajar? Masih ingat lagi kah kita belajar? Lengkok ialah jejari didarabkan dengan sudut dalam radian. Ni rumus ni lah, kita kena kaitkan je. Jadi kita diberi lengkok, ni dah ada. Lengkok dah ada. Kemudian diberi jejari. Yang kita kena cari sudut ni. Sudut ni dalam pi radian. Yang ni. Jadi kita ubahlah, adjust sedikit formula ni. Kita buat apa? Kita tukar dulu kiri dan kanan. Maksudnya J theta darab dengan S. Darab dengan dia punya lengkok. Kemudian theta ni mesti dalam radian. Sama juga macam sektor, sektor pula. Lengkok bahagi dengan jejari. Jadi macam yang latihan 5, cumanya kita punya maklumat yang diberi tu ialah jejari. Kita nak cari dia punya sudut. Jadi kita kena adjust sedikit rumus algebra. Dia punya sudut dalam radian tu ialah lengkok bahagikan dengan jejari. Okey. Okey, boleh? Dah ready dah? Okey, let's go. Soalan latihan 6, soalan 1. Cari dia punya sudut sektor dalam radian. Dalam radian, ingat, dalam radian, pi radian dan darjah. Lupa pula. Cikgu perasan kat sini, ada 3 kena cari. Dalam radian, dalam pi radian dan darjah. Ada 3 kena buat ni. Jadi kena convert. Tapi, bila punya pengiraan yang mula-mula ni, sekali je lah kita buat. Cumanya kita convert jawapan tu kepada 2 jawapan yang bentuk yang lain. Mula-mula kita dapat dalam radian. Okay, kenapa kita dapat dalam radian? Sebab, memanglah dia punya theta ni dalam radian. Jadi dah tentulah kita dapat radian. Daripada radian tu kita tukarkan kepada pi radian. Ini ingatlah. Ingat dia punya soalan apa itu? Latihan 1, 2, 3 itu. Ada kaitan dengan 1, 2, 3. Iaitu conversion. Iaitu pertukaran antara sudut, radian dan juga pi radian. Kemudian tukarkan pula kepada darjah. Jadi kena ada 3 jawapan. 3 jawapan. Jawapan last tu ada 3. Okay, boleh? Kita ready Okay, jom kita buat. Kita buat sudut dulu. Jadi maksudnya dia punya theta tu ataupun radian tu dalam sama dengan lengkok 7 divide by dia punya jejari 100. Okey. Berapa jawapan dia? Mana kalkulator? Okey, 7 divide by 100. Ni tak payah guna pun tak apa kan? Ni cikgu nak buat kat atas lah sebab jawapan dia nanti nak jimat ruang. Okey. 0.07. Ni radian. Dah siap lah satu jawapan. Kan dia nak minta 3 jawapan kan? Jadi daripada jawapan 1 ni kita tukarkan kepada 2 bentuk jawapan yang lain. 2 unit yang berbeza lah. 2 unit yang berbeza daripada jawapan yang pertama tadi. Yang kita dapat dalam radian, sekarang tukar kepada pi radian dan juga darjah. Ingat lagi tak macam nak tukar daripada radian kepada pi radian? Mudah je, bahagikan dengan 0.07. Radian dibahagikan dengan pi, terus dapat pi radian. Bagikan je saja dengan pi, dapat pi radian. 0.7 divide by pi. Dapat jawapan ni yang ni lah. Cikgu terus buat lah bentuk perpuluhan lah. 0.2228 pi radian. Kalau tak percaya, kita boleh je darab balik. 0.2228 ni darab dengan pi. Betul tak dapat yang atas ni? Jom kita try. Kita try yang ni lah. Kita try terus buat darab dengan pi. Mestilah jawapan dia sama. Kenapa ni 0.7? Ni 0.7 sedangkan kita punya jawapan 0.07. Salah ke tadi? Mari kita tengok. Tak mungkin salah kan? Macam mana kita nak buat history? Tak ada. Okey, sekali lagi semula. 0.07 divide by pi. Patutnya jawapan dia tadi salah tekan 0.07 tu.
Cikgu tekan 0.7 saja. Okey. Nasib baik kita dapat detect benda ni. Okey. Now kita dapat jawapan dia 0.02228. Ni pi radian. Okey, kemudian barulah kita buat satu lagi jawapan dalam bentuk darjah. Okey, macam mana kita nak buat darjah? Kita pun buat darabkan dengan 0.0. Mana satu kita ambil ni? Ambil yang 0.07 ke dengan 0.0228 ni? Mana nak ambil? Cuba fikir. 0.0228 pi ataupun yang atas 0.07. Bila kita nak tukar kepada darjah? Jawapannya dua-dua boleh, tapi cara yang terbaik ambil yang atas lah. Ambil yang atas sebab yang atas ni memang dapat nombor tu ngam-ngam je. Tepat. Yang bawah ni dah dibundakan. Baik, kita ambil yang atas. Okey, lagipun yang atas ni ada satu nombor je, yang bawah ni ada dua, iaitu nombor dan juga dia punya pemala tu iaitu pi. Jadi buat ambil je lah 0.07 radian nak tukar kepada darjah, darabkan dengan 180 dibahagikan dengan pi lah. Okey. So 0.07 darabkan dengan 180 divide by pi. So tengok apa jawapan dia jawapannya 4.0107. Darjah. Ni darjah. Wah, kecilnya. 4.0107. Betul lah, kalaulah dia punya jejari dia 100 cm tapi lengkok dia 7. Maksudnya sudut dia sekecil sangat. Sudut dia hanya 0.07 radian. Kalau 0.07 radian ni memanglah kecil lah, tak sampai 10 darjah, tak sampai 5 darjah pun. Cuma 4.0107 darjah. Okey, boleh. Dekat sini kalau kamu nak tukar kepada bentuk darjah dan minit boleh? Boleh juga. Kalau kamu tekan balik darjah ni, kamu akan dapat dalam bentuk darjah dan minit. So kat sini jawapan ni ialah 4 darjah 0 minit 38.54 saat. Kalau kat sini rasanya kamu pun tak nak tulis sampai saat kan. Kamu buat je lah 4 darjah 1 minit, iaitu kamu bundakan 4 darjah 1 minit. Jadi kalau kamu tak nak bundakan, buat dalam bentuk perpuluhan pun okey. 4.0107 darjah. Okey, siap soalan nombor 1. Okey, now kita buat nombor 2. Nombor 2 tapi kita ada masalah sikit sebab kertas ni dia tak cukup ruang dia. Kalau kamu tulis pakai pen memanglah cukup. Cikgu pakai pen yang komputer ni dia tebal sikit. Jadi ataupun cikgu boleh besarkan je lah supaya ruang tu cukup. Okey, kalau kamu print, kalau download dan print buat kat kertas kan. Jadi tak ada masalah pun, memang ruang tu cukup. Okey, tapi sebabkan kita buat guna pen ni, pen elektronik ni, jadi dia punya tu besar sikit lah. Jadi cikgu kena ada ruang sikit, cikgu besarkan sikit. Okey, jom kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni dia kata lengkok dia 50 cm, jejari dia 19. Sama je teknik dia. Kita buat cara yang sama, kita kata nak cari dia punya theta. Theta ialah 50 iaitu lengkok bahagi dengan jejari 19. Dapatlah terus jawapan dia. Kenapa pula ada kacau ni? Slash ni. Okey. 50 bahagi dengan 19 berapa ya? 50 bahagi 19. Ni berapa? Jawapan ni dalam bentuk pecahan. 50/19. Weh, nak buat ke dalam bentuk pecahan ni? Boleh je kan? Okey juga. Okey, jom kita buat pecahan lah. Kita try lah. Bukan try, maksudnya yakin je boleh buat ni. Dah, apa masalahnya? Kita boleh je buat dalam radian kan, dalam pecahan ni. Okey, nice. Okey, 50/19 radian. Now daripada radian ni, jawapan pertama nak tukar kepada pi radian, maksudnya convertkan dia 50/19 radian. Kita kena darab pula, kena bahagi kan? Bahagi. Bahagi tu tadi cikgu buat. Mari cikgu tukar warna dia. Cikgu tukar. Okey, bahagikan jawapan tu dengan pi. Baru kita dapat dia punya dalam bentuk pi radian. Okey, so kita bahagi jap. Kita bahagi. Okey, 50/19 itu adalah dia punya theta dalam radian. Okey, now jawapan tu dibahagikan dengan pi. Sebab tu jadi bentuk dia ada 3 tingkat ni. 50/19. Seolah-olah ada satu lagi per pi. Okey. Tak apa, kalkulator boleh buat. Kamu tekan je bahagi, tekan je pi. Okey, dalam kalkulator ataupun dalam maksud dia punya per tu ialah sama juga macam bahagi. Jadi jawapan tadi kamu bahagikan dengan pi, terus dapat jawapan dia. Jawapan dia ialah 0.8377 pi radian lah pi radian. Okey, siap soalan yang bahagian bentuk kedua. Last sekali tukarkan kepada bentuk darjah. Jadi ambil yang 50/19 je lah. Okey, 50/19 darabkan dengan 180 sebab nak tukar kepada nombor yang besar darjah kan. 180 per dengan pi. Okey, ni pi kat bawah cikgu tak naklah guna pecahan, cikgu nak gunakan nombor apa ni? Nombor perpuluhan sahaja. Cikgu tak nak pecahan.
50 bahagi 19 darabkan dengan 180. Jawapan itu dibahagikan dengan pi. So jawapannya ialah 150. Okey, 150. That's about right. Okey, 150.7784 darjah. This about right. Kenapa? Sebab radian dia 0.8. Dia nak dekat dengan 1.0. Kita dah belajar yang 1.0 sebelum ni. Berapa 1.0? 1.047. 1.047 tu ialah 120 kan? 120. Kalau radian, kejap Kalau radian kita lupalah. 120 kita darab dengan pi. Kemudian bagi dengan 180. Dapat jawapan ni 2.0. Salah ke 0.3 ni? 0.3 pi radian. Kita tak nak ni yang atas ni, yang patut keliru. Jadi cikgu pun terkeliru dengan 0.8377 pi. Sebenarnya kita tengok dengan 50/19. Jom tengok. 50 bahagi 19 dalam bentuk perpuluhan tu berapa? 2.6. Kalau 2.63157, 2.63 lah. Jadi betul, memang ini adalah dalam lebih kurang 120 dan ke atas. Okey, kita boleh buat macam anggaran lah. Untuk semakkan, kita boleh buat anggaran. Okey, siap. Jadi jawapannya ialah 150.7796. 7796. Okey. Kalau kamu dapat jawapan lain sikit, dia punya kat belakang pembundaran tu, tak ada masalah. Sebab mungkin kamu buat pembundaran tu berbeza dengan cikgu buat. Contohnya dekat atas ni kamu tak buat pecahan. Jadi kamu buat dalam bentuk perpuluhan. Kalau kamu buat perpuluhan, maksudnya kamu kena guna pembundaran. Kat sini pun kamu bundarkan juga. Contoh kamu guna pi ni, kamu tak guna pi dalam kalkulator. Kamu guna 3.142. Jadi kat situ pun ada juga pembundaran yang kamu buat. Dah tentulah jawapan kat belakang yang ni lain. Jadi jangan takut. Asalkan kamu faham dia punya konsep dia, cara kerja dia, then insya-Allah jawapan tu diterima. Okey? Next, soalan nombor 3. Kita ada lengkok 3.5, jejari sektor pula 10. Sama je. Kita cari dulu theta dia. 3.5 bagikan dengan 10. Ni tak payahlah guna kalkulator, boleh congak kan? 0.35 sebab dia bagi dengan 10. Ini dalam bentuk radian. Dah siap. Satu jawapan. Alhamdulillah. Okey. Kemudian kita buat jawapan tadi bagikan dengan pi. Bagikan dengan pi. So dapat berapa ni kalau bagi dengan pi? Kalau bagi pi ke 3, 5, kita nak bagikan dengan pi, dapat jawapan dia ialah 0.1114. 0.1114 pi radian. Okey, last kali nak jawapan dalam bentuk darjah saja. Ambil ialah 0.35 ni. 0.35 darab dengan 180 bagikan dengan pi. Ni pun dapat cikgu nak jawapan dalam bentuk perpuluhan. Malas nak fikir dah. Okey, lagipun dah belajar sebelum ni macam mana bentuk tu, bentuk pecahan dengan perpuluhan. Jadi cikgu harap kamu pun dapat apply mengikut kesesuaian. So jawapan kat sini adalah 20.0535 darjah. Siaplah. Ada 3 jawapan dalam bentuk radian, dalam bentuk pi radian dan juga dalam bentuk darjah. Okey. Next. Okey, boleh follow. Okey, nombor 4 pula. Okey, kita tengok pun pattern ni, soalan ni pun sama. Ada lengkok dan juga jejari. Jadi kaedah ni pun samalah. Okey, theta sama dengan 15 bagi dengan 5. Ni mestilah jawapan dia 3. 3 radian. 3 radian, mudah je congak ni. Okey, kemudian 3 radian pula kita bagikan dengan pi. Dapatlah jawapan dia. Ni ialah 3 pi radian. Dah siap dah. Sebab kamu tak payah buat. Dan pi memang ada pi dah ni. Jadi buat je 3 per pi. Tak ada masalah. 3 per pi radian dia nak dah bentuk pi radian ni, betul lah ni. Atau kalau tak yakin sangat, tak apalah. Kalau tak yakin guna kalkulator je. 3 bagi dengan pi. Okey, 3 bagi pi dapat. Tulislah perpuluhan ni kalau nak sangat. Tadi tak yakin kan? Kamu tak yakin guna pecahan, boleh je. 0.9549 pi radian. Okey. Barulah yang terakhir kita nak buat yang dia punya, gunakan dia punya radian lah. 3 darab dengan 180 bagikan dengan pi. Ni jawapan dia. Tak bolehlah buat dalam bentuk pecahan pi pula. Sebab dia memang dalam bentuk darjah. Jadi 3 darab 180 bagikan dengan dia punya pi. So jawapannya ialah 171. 171.8873. Ini pun kita dah boleh anggaran. Kita dah pun betul. Sebab kita tahu
kalau pi 3.142 radian, ini kan bersamaan dengan 300 pula 180. Kalau kamu tengok tadi yang kita gunakan tadi 3 je. Jadi tentulah sudut dikurang sikit daripada 180. Jadi kamu dah cukup yakinlah kalau kamu dapat jawapan rendah daripada 180. Kalau kamu punya jawapan untuk radian tu 3 radian, tapi kamu tengok lepas kira tu dapat jawapan 200 ataupun 10 darjah. Mesti ada something yang tak kena. Sebab dia dah dekat dengan 3.142. Jadi mestilah jawapan dia dekat dengan 180. Okey, nak dekat-dekat dengan 180. Okey. Itu soalan nombor 4. Okey. Tengok dulu. Okey, buat elok-elok. Okey, kita ada soalan ada 4 lagi soalan. Okey, nombor 5. Nombor 5. Okey, kalau cikgu perasan tak yang latihan kali ni panjang pula video cikgu ni. Dah berapa minit dah video ni? Sebab makin lama kita belajar, okey, pengetahuan yang kita belajar tu dikumpul-kumpul untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bakal diberikan kepada kamu lah. Kamu dah belajar sebelum ni dia punya lengkok sama dengan jejari theta. Kemudian dia bagilah macam mana bentuk soalan pun. Asalkan benda yang sama, iaitu berdasarkan dia punya lengkok sama dengan j theta tu, dia tukar-tukar je soalan dia. Okey, jadi kita tengok dalam latihan ni dia suruh bagi jawapan dalam 3 unit, radian, pi radian dengan darjah. Sebab itulah lama sikit untuk kita buat setiap satu soalan. Tapi kalau ikutkannya dia punya kaedah dia, kesukaran dia lebih kurang sama sahaja. Okey, nombor 5. Kita cari dulu theta. Theta ialah 2.1 bahagi dengan 4.2. Ni tak payahlah guna kalkulator, dan memang boleh congak 0.5 lah. Sebab 2.1 ni separuh daripada 4.2. Jawapan ni 0.5. Okey, nak juga guna kalkulator tak apa, guna je. Okey, 2.1 bahagi dengan 4.2. Dapat? Kan betul 1/2 ni setengah lah 0.5. Okey, 0.5 apa? 0.5 radian. Okey, siap satu jawapan. Kemudian nak dapatkan dalam bentuk pi radian, bagi je lah. Bagi dengan pi. Okey, bagi dengan pi. Okey, dapatlah jawapan dia. Yang ni cikgu nak guna kalkulator je lah, bagi dengan pi. Nanti kamu pula nak buat jawapan dalam perpuluhan, jadi cikgu bagi dalam perpuluhan juga. 0.1592 pi radian. Okey, last sekali dalam bentuk darjah. 0.5 darab dengan 180 bagi dengan pi. So dapat jawapan dia 0.5 darab dengan 180 divide by pi. So jawapannya ialah 28 darjah. So jawapannya 28.6479 darjah. Siap pun nombor 5. Okey. 5 ni laju sikit kan? Sebab yang atas tu kalau kamu dah faham dah, nombor bawah-bawah ni sama je langkah kerja dia. Jadi cikgu cepatkan. Okey, nombor 6. Cepatkan lagi. Nak cepatkan lagi boleh tak? Boleh. Kamu guna kalkulator terus nombor 6 ni. Jom. Nombor 7, nombor 6, nombor 7, nombor 8 ni cikgu tak nak tulis dalam kerja. Cikgu nak tulis jawapan terus. Tulis jawapan terus Tengok. Kita tengok lengkok dengan jejari diberi. Jadi lengkok 14 bahagikan dengan 2.5, kita akan dapat dia punya pi radian. So kita dapat jawapan dia. Ni cikgu nak buat pecahan. 28/5 radian. Pertama, jawapan pertama. Okay, next. Cikgu nak buat dalam bentuk pi radian. Cikgu bagilah jawapan tadi dengan pi. Bagi dengan pi. Dapat apa? Dah tulis tu jawapan dia. 1.7825. Ni ialah pi radian. Satu lagi nak buat bentuk darjah. Boleh guna pi radian ni. Dah halang ada pi radian. Ataupun guna 28/5. Okey, kita tengok 28/5 lah macam biasa kita buat tadi. Okey, now 28/5 ni kita kena darabkan dengan 180 dibahagikan dengan pi. Baru kita dapat dalam bentuk darjah. Dah pun dapat jawapan dia 320 darjah. Perpuluhan 8564 darjah. Dah betul dah. Jadi kita dapat 3 jawapan. Kita letak jawapan sahaja sebab soalan ni terlalu senang. Jadi tak perlulah kita buat jalan kerja panjang-panjang. Untuk latihan memang cikgu galakkan kamu buat jalan kerja supaya kamu dapat ingat formula dia. Kamu tahu dia punya, kamu praktik kamu punya rumus algebra kan. Tapi bila kamu dah mahir dah tu, kamu boleh je cepatkan dia. Kamu guna kalkulator je. Boleh buat semua soalan latihan ni dalam masa 5 minit pun dah siap dah sampai nombor 8. Okey, tapi kena faham dululah. Okey, contoh nombor 7 lagi kita buat lagi sekali, guna kalkulator je 20 bahagikan dengan 14. Sebab 20 tu ialah lengkok. Jadi bahagikan dengan jejari. Kita dapat 10/7 ataupun kalau bentuk perpuluhan yang ni lah. Kalau nak buat bentuk pecahan 10/7. Okey, jom. 10/7. 10/7 radian. Okey, now kalau nak tukar kepada pi radian, bahagilah jawapan tadi dengan pi. Senang sangat ni. Dapatlah jawapan kedua 0.45
47 pi radian. Dah siap juga. Okey, last kali jawapan 10/7 tu cikgu nak guna 10/7. 10 bagi 7. Jawapan itu didarabkan dengan 180. Kemudian dibahagikan dengan pi. Jawapan tu dalam bentuk darjah. Jadi jawapannya ialah dalam bentuk darjah 81.8511 darjah. Nombor 7 kan sekejap je. Okey, boleh? Okey, soalan terakhir nombor 8 pula. Kita ada lengkok dan jejari sama juga. Guna kalkulator teruslah. 80 bagikan dengan 14. Dapat jawapan dia dalam bentuk radian. 40/7 radian. Tukarkan jawapan itu dalam bentuk pi radian. Maksudnya jawapan radian tadi dibagikan dengan pi. Dibagikan dengan pi. So dapat apa jawapan dia? Ni jawapan bentuk pi radian. 1.8189 pi radian. Jawapan yang kedua. Bentuk terakhir pula bentuk darjah. Jadi cikgu nak guna yang pecahan sebab pecahan lagi tepat. 40 bagi dengan 7. Dan cikgu tekan sama dengan, darabkan dengan darjah 180. Kemudian dibahagikan dengan pi. Dapat jawapan terus 327.4045 darjah. Siap. Memecut. Nombor 6, 7, 8 kita pecut laju. Okey, boleh? Inilah semua soalan 1 hingga 8 bagi latihan nombor 6. Latihan 6. Kira sudut sektor dalam radian, pi radian dan darjah jika kita diberi lengkok sektor dan juga jejari sektor. Okey, harap dapat membantu kamu dalam mengulang kaji pelajaran. Okey, jangan lupa download, kemudian buat dulu. Kalau macam lost baru tengok video ni Okey, selamat mencuba. Bye bye. Take care.